Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, juga kepada pengarang kitab Al-Kabair Asy-Syaikh Al-Zahabi dan juga panel penterjemah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, senang menghormati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurniaan yang masih lagi Allah Taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Maha kaya Allah tuan-tuan, Allah masih pilih kita jadi hamba yang mengerjakan kewajipan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada keimanan dan juga kepercayaan kita kepada Allah. Sebesar-besar nikmat yang kita ada hari ini wajib kita syukuri dan teruskan berdoa minta ke Allah agar apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah hari ini, iman, Islam, sihat, kuat semua ni, Allah Ta'ala kekalkan pada diri kita sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, insya-Allah pada malam ni kita akan sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab Al-Kabair, di mana kita masih lagi berada pada dosa yang ke-14 di bawah tajuk berjudi. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita bulan lepas, kita dah tengok tentang perjudian dan juga apakah hukum menggunakan dadu dan juga bermain catur. Jadi kita tengok di sini tuan-tuan, dadu dan catur bukanlah permainan yang datang daripada Islam. Sebab disebut di sini Ali radhiyallahu an, catur itu adalah permainan yang dimainkan oleh orang ajam. Dan dadu itu biasanya kita samakan dengan tujuan berjudi. Bukan nak kata filem orang putih, filem Melayu dulu pun dah ada dah. P. Ramlee dah tunjuk dah bagaimana cara dadu itu boleh menyebabkan berlakunya kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada khilaf kalau yang melibatkan menggunakan dadu tetapi dia tak melibatkan judi, contoh main dan ulang dan sebagainya. Okey, di sana dalam mazhab kita diletakkan hukum dia sebagai makruh. Bila kata makruh ni tuan-tuan, kalau boleh tinggal bila. Kalau nak main juga, habis tak tahu nak buat apa dah dan sebagainya, main dalam keadaan tidak melalaikan. Jangan dengan main dam guna dadu tuan-tuan, bila azan kita buat tak tahu. Yang tu kalau kata benda tu tuan-tuan, dia bukan dadu saja, apa-apa permainan. Main bola, main tu, main ni, dengar azan buat tak tahu. Kita melebihkan permainan daripada keutamaan untuk menunaikan solat, maka di sana hukum dia jatuh haram. Apa saja benda yang kita buat, kecuali benda yang memang tak boleh elak dah. Contoh dalam mesyuarat yang kita tak boleh nak putuskan mesyuarat tersebut. Tengah-tengah duk meeting, azan, nak putih, nak pergi sembahyang, nak main balik, dia akan jadi masalah. Okey, benda-benda macam tu bolehlah diringankan sedikit. Ataupun dalam tengah majlis ilmu. Tak kiralah majlis ilmu di kuliah, di masjid surau, ataupun majlis ilmu di sekolah, guru-guru duk mengajar dalam kelas kan, mai waktu tengah hari masuk zuhur, cikgu tengah mengajar. Maka benda macam tu dibolehkan. Selain daripada tu tuan-tuan, kalau benda melibatkan benda-benda harus, sebab menuntut ilmu ni wajib, benda melibatkan harus, main, rehat, makan dan sebagainya, kalau dah tahu dekat-dekat waktu azan, dah masuk waktu azan, wajib untuk kita segerakan ibadat. Kalau tidak, dia akan termasuk dalam orang yang dikategorikan sebagai hukuman haram. Baik, kita nak sambung di muka surat yang ke-92, di pertengahan muka surat tu insya-Allah. Baik. Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berjalan, beliau terlihat orang yang senang leka bermain catur. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Patung-patung apakah yang sedang kalian pertaruhkan ini? Sesungguhnya lebih baik kamu memegang bara api sehingga ia padam daripada kamu menyentuh benda ini." Lalu beliau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata lagi, "Demi Allah, bukan kerana benda ini kamu diciptakan." Tuan-tuan, Sayyidina Ali ni antara seorang sahabat yang terlibat dalam peristiwa Fathu Makkah. Dia ni antara orang yang tak awal menerima agama Islam yang dibawa oleh sepupu dia dan juga pak mentua dia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi dia tahu tuan-tuan, apa perasaan umat Islam bila nampak orang berkecimpung dengan berhala. Memang dia tak boleh terima benda tu tuan. Sebab tu macam kita habaq bulan lepas tuan-tuan, chess ni dia melibatkan kristianisasi. Dia ada king dia, dia ada queen dia, dia ada knight dia, semua tu tuan-tuan benda yang datang daripada luar Islam. Punya susah payah Nabi SAW kembali menawan Mekah, memusnahkan semua berhala yang ada di situ. Tiba-tiba mai satu hari sini lalu nampak orang duk main balik chess dengan keadaan duk pegang patung-patung tu. Tu dia tanya, hampa duk main patung apa? Berhala apa hampa duk main ni? Sesungguhnya Nabi SAW dah main padam dah benda tu semua. Pasal apa hampa duk pergi pegang balik? Dan dia umpamakan lebih baik pegang bara api daripada nak pegang benda-benda yang macam ni. Tak ada manfaat langsung. Tuan-tuan, apa manfaat kalau kita main chess, main catur tuan-tuan? Apa manfaat dia? Kalau kita boleh sebut di sini mungkin mengisi masa lapang. Tapi masa lapang kita, kalau kita boleh isi dengan benda yang lebih baik, mendengar zikir, mengaji Al-Quran, buka buku, baca benda-benda yang bermanfaat, benda-benda ilmiah. Oh, yang tu tak kata rehat lah, ni nak berehatkan badan. Tuan-tuan, kalau benda tu melibatkan benda yang dibenci oleh para sahabat sendiri tuan-tuan, maka kita pun kena benci benda tersebut. Sebab qaul sahabat dipakai dalam menetapkan hukum. Walaupun dalam kita tengok dalam hukum Islam ada 4, Quran, hadis, ijma', qiyas. Dalam hadis tuan-tuan, dia ada yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, dia ada yang diriwayatkan oleh para sahabat. Sebagai contoh dalam bab chess ni tuan-tuan, bila Sayyidina Ali sebut benda tu tuan-tuan, dia boleh dikira sebagai dalil untuk meletakkan hukum. Gamak kita nak pegang balik berhala-berhala yang telah dimusnahkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi marahnya Sayyidina Ali sampai dia kata lagu tu lah, demi Allah, bukan kerana berhala ni lah kita diciptakan. Sebab Allah sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah jadikan kita ni untuk sembah Allah, bukan kita nak pegang pula benda-benda yang boleh mensyirikkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga berkata, permainan ini adalah manusia yang paling kuat berbohong. Seseorang yang berkata, aku telah bunuh kau, sedangkan ia tidak membunuh. Dan seorang lagi berkata, skakmat, maksudnya checkmate lah kita nak sebutkan, checkmate, bahasa yang digunakan, walhal dia tidak mati. Walaupun dalam permainan dia ada unsur-unsur perbohongan. Aku bunuh hang, aku makan hang, yang tu semua simple lah tuan-tuan. Lah takkan yang tu pun nak kira main. Memang macam tu duk kena lawan, duk kena bunuh kita punya lawan. Nak kena bagi buah dia kurang baru kita boleh menang. Takkan dalam permainan pun tak boleh. Indahnya Islam, syumulnya Islam, nak jadi baik dalam semua segi. Bukan ambil sikit yang kita mau, tolak sikit yang kita suka. Tak boleh. Tak boleh. Jadi dalam catur tu juga dia ada unsur-unsur penipuan. Walaupun dalam permainan, dari segi sebutan orang tahu tak bunuh pun. Orang tahu kan, bila checkmate ni maksud dia king dia mati lah. Kan orang yang main chess dia tahulah. King dia mati. Bila king mati tak boleh bergerak pergi mana dah, biar dia kira kalah. Runtuhlah satu kerajaan. Dia kata benda apa yang mati, tak ada orang mati pun, nak bohong apa. Macam tu pun dikira sebagai akhlak dan adab dalam Islam tuan-tuan. Sekecil-kecil benda macam tu pun dijaga oleh Islam. Apatah lagi macam saya ni tuan-tuan, bohong ni bukan kaleng-kaleng yang bohong, besar-besarnya benda pun nak bohong orang kan. Sekecil tu pun kita rasa macam kalau saya ni, alah besar tu tak ada apa kot, permainan. Tapi bila kata benda tu tak boleh, sebagai orang yang beriman, orang yang menerima, sami'na wa ata'na, kita dengar, kita taat, kita kena buat benda macam tu. Kalau boleh chess ni memang kita duk main pun tak payah main dah, buang lah. Dalam rumah kita kalau ada, ambil sembunyi, simpan lah, tak payah duk main dah, tak payah bagi anak-anak kita main. Walaupun di sekolah-sekolah ada pertandingan chess dan sebagainya, tak dinafikan sampai tahap peringkat negeri, peringkat kebangsaan antara bangsa pun ada kan. Sebab tak silap saya tahun lepas ada seorang pelajar perempuan Malaysia lah, dah orang negeri 9 kot, dan dia johan kategori dia peringkat antarabangsa pertandingan catur. Mana kata dia terror kan tuan-tuan. Bila kita terror ni tuan-tuan, lagi kerap kita nak main. Sedangkan benda ni ada hukum, ada perbahasan, ada perbincangan. Dan kita bila kita jumpa benda-benda yang lebih berat ke arah haram ni tuan-tuan, maka kalau boleh kita elak tuan. Jangan lembahkan diri kita ke arah kebinasaan. Elak. Tak jadi apa pun kalau tak main chess. Kok dah tak main
dia main paralyze ke, dia jadi sawan ke apa ke, nak kena main juga. Kalau sampai tahap tu dia kena pegang juga, bagi bila. Kalau sekat biasa-biasa tak ada apa ni, tinggalkanlah insya-Allah. Baik. Ishaq bin Rahawih ditanya, adakah kamu mendapati di dalam permainan catur adalah tidak baik? Beliau berkata, kesemua yang tidak baik terdapat padanya. Dia katakan pula kepadanya, para ahli sughur, yakni pakar strategi, mengatakan permainan catur adalah cara untuk berlatih di medan perang. Beliau, yakni Ishaq bin Rahawih, menjawab, ia adalah berdosa. Muhammad bin Ka'ab Al-Khurazi telah ditanya tentang catur. Beliau menjawab, orang yang bermain catur akan dibangunkan bersama orang-orang yang membuat perkara-perkara yang batil, yakni perkara yang tidak baik. Ditanya kepada ulama, orang nak main juga boleh tak catur ni? Sebab pakar-pakar strategi perang kata kalau nak belajar salah satu cara nak main, untuk kita nak buat strategi perang yang cantik, kena main catur. Ulama kata apa? Tak ada satu yang baik pun dalam tu. Nak strategi perang apa? Adakah perang yang sebenar sama seperti mana perang dalam chess dah? Maka dia kata semua tu bohong. Dan ditanya kepada ulama yang lain pula, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, dia kata orang yang bermain catur nanti di akhirat akan dibangunkan bersama orang-orang yang membuat perkara yang batil. Maksudnya orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim. Apatah lagi kalau dia dah tahu hukum, dia dah tahu keberatan Islam yang tak menggalakkan catur kepada penganutnya, tapi dia gagah main juga. Hari ni tuan-tuan, Islam liberal cukup berleluasa tuan. Tadi dalam Facebook saya ada tengok satu keratan orang boh ambil daripada seorang orang Islam kita dalam Twitter. Dia kata apa? Dia kata mazhab Syafi'i ni menyusahkan. Mazhab Syafi'i ni teruk. Kita tengok orang Turki, mazhab dia pun tak ada masalah pun, boleh belah anjing. Awak kita ni nak ambil mazhab yang susah, kita ambil lah yang mana mudah-mudah semua, kita cantum bab mazhab tu, ambil lah. Wah, suka hati dia. Nampak tak? Bila tak mau mengaji, bila nak memudahkan semua perkara, sampai tahap akhirnya syaitan ambil alih tempat dia menjadi sebagai tok guru, ringankan semua. Sampai dia boleh habakkan Imam Syafi'i macam tu tuan-tuan. Imam Syafi'i mujtahid mutlak, orang yang layak mengeluarkan fatwa, dan dia telah menyusun fatwa dalam fiqh mazhab Syafi'i untuk kegunaan kita. Ada sebab pasal apa? Contoh dalam bab anjing, mazhab lain boleh, mazhab kita tak boleh, mesti ada sebab. Sebab tu dalam orang kehidupan orang beriman ni tuan-tuan, hati kita ni mudah tuan-tuan. Sami'na wa ata'na. Teringin sangat, teringin dah nak belanjin, teringin dah nak minces. Agama aku tak bagi. Simpan sat tuan-tuan, ke akhirat Allah akan balas lebih daripada tu. Hidup kita pun tak lama tuan. Sabak sat 2-3 hari kita duk tahan-tahan, dia lupa. Apatah lagi satu benda yang kita buat kerana Allah tuan-tuan. Kan Nabi sebut dalam hadis, innamal a'malu binniyat. Dalam perenggan yang kedua Nabi kata apa? Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Siapa-siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Hari ni kita duk belajar bab chess. Mungkin tuan-tuan main, tuan-tuan dengar, oh aku tak main dah, aku tinggal. Sebab benda ni Islam tak suka. Tuan-tuan tinggal kerana Allah dan Rasulnya. Maka tuan-tuan, kita ni akan dapat Allah dan Rasulnya. Apa maksud kita dapat Allah dan Rasulnya? Di akhirat Nabi SAW akan panggil kita untuk bagi syafaat, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan panggil kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nak masuk syurga ni ada harga dia. Bukan boleh masuk ikut dan tak. Mesti ada apa benda yang kita buat yang menyebabkan Allah seronok nak bawa kita masuk syurga. Mesti ada benda. Benda-benda macam ni lah. Walaupun kita nampak kecil tuan, tapi melibatkan hukum hakam, melibatkan agama, maka berjuang untuk Allah dan Rasul. Tinggal. InsyaAllah kita akan dapat kebaikan dunia dan akhirat. Baik. Saya ambil sikit dalam kitab asal. Muhammad bin Ka'ab. Oh ni sama tak? Okey, sama boleh tuan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu ditanya tentang permainan catur. Beliau berkata, permainan catur adalah lebih teruk daripada permainan dadu, dan telah menjelaskan tentang pengharaman dia. Ibnu Umar ni siapa tuan? Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Anak lelaki kepada Sayyidina Umar, antara orang yang rapat dengan Nabi SAW. Pak dia khalifah Islam yang kedua. Jadi dalam bab hukum hakam tu kan, kita tahu betapa garangnya pak dia, betapa seriusnya Sayyidina Umar apabila benda melibatkan hukum hakam dan juga melibatkan amal ibadat. Tak ada belawak-belawak tuan, buat lebih kurang kira nak pencung lah. Garangnya pak. Dan anak ni kata apa tentang catur? Catur lebih teruk daripada dadu. Sebab apa? Sebab pengakuan yang kita buat
dalam keadaan checkmate, hang mati, habis aku dah menang dan sebagainya. Padahal tak ada apa pun yang berlaku. Dari segi buang masa, dari segi ghalibnya kita, dari segi duk pegang dalam bentuk berhala-berhala dan sebagainya. Mungkin bila mai ke belakangan ni kita tengok kat kedai RM2 pun ada jual chess kan. Saya pun ada beli kat dulu kan, kedai RM2, kedai RM2 dia tak ada lah bubuh macam dalam bentuk salib-salib apa tu, benda RM2. Dia buat bodoh-bodoh halus-halus lah. Tapi kalau beli hak mahal-mahal tuan-tuan, RM5-6 sudah lah. Yang panjang-panjang ni dia akan buh atas king dia tu, dia akan buh cross. Apa maksud dia? Itu maksud merujuk kepada agama Kristian. Sebab tu kena jaga-jaga tuan-tuan. Cross ni dia bukan buh saya saja tuan-tuan. Pakaian. Anak-anak kita, anak-anak remaja minat bola tuan, minat Ronaldo, minat apa geng-geng Brazil dan sebagainya, minta beli jersey, kita pun beli. Tuan-tuan, jersey Portugal ada salib tuan. Jersey Brazil ada salib. Jersey Barcelona, AC Milan ada salib. Jersey MU ada setan. Tuan-tuan perasan tak? Lambang dia buh tang mana kan? Lambang dia buh tang mana? Dia buh kat kiri awak, dia tak buh kanan. Kiri ni ada apa atas lambang tu? Ada jantung tuan-tuan. Kira kita meletakkan keimanan kita kepada lambang tersebut di atas jantung kita, organ yang paling utama. Nampak dia punya dakwah tuan, simple ya. Jadi nak sokong apa? Sokonglah Liverpool, sokonglah Chelsea. Liverpool ayam, Chelsea apa singa, tak apa dah. Kan apa-apa pun kena tengok tuan, walaupun benda tu kita tak berniat pun lah, saya pakai jersey ni memang ada cross, tapi saya bukan maksud saya nak jadi Kristian. Saya sokong, kita sokong tim tu bermakna kita sokong keseluruhan, betul? Takkan sokong baju ya, takkan sokong certain player ya, kita sokong keseluruhan kelab tu sampai tahap kita pakai baju. Main World Cup pakai baju England, punya besar dia punya salib. Takkan nak sokong 1-2 kerat ya. Dah. Sebab tu dah, benda tu simple lah tuan-tuan. Simple lah. Ada masalah tak kalau kita tak pakai jersey tu? Bila kita nampak ini dakwah Kristian, kita tak mau support orang Kristian dalam bab dia punya cross tu, kita tak pakai. Kita tinggalkan kerana Allah tuan-tuan. Allah akan balas dengan syurga kat kita. Walaupun benda tu simple lah, banyak lagi baju boleh pakai. Ada juga orang nak pakai, dia training juga, dia memang minat, dia ambil, dia alter. Dia potong lah, dia color lah, dia buat apalah. Yang tu kira nak kata boleh tak boleh pun tak tahu kan. Tapi zahir dia tetap ada di situ lah. Macam ni tuan-tuan dengan keadaan chess ni. Sebab tu dia kata lebih teruk daripada lalu. So kita dah jumpa macam ni punya sahabat Nabi bagi tahu, ulama-ulama besar bagi tahu. Kita nak ringankan lagi ke? Nak? Boleh kot. Takkan nak buat macam tu lagi. Tidak sia-sia kita mengaji. Tambah kita tengok pula organisasi atau mungkin kawan-kawan kita kan, kita pergi tempat kerja ada waktu rehat kan, ada tempat-tempat rehat, kawan-kawan kita duduk minces. Hari ni kita belajar, esok tengok kawan minces. Nak cakap kawan-kawan? Nak cakap lama? Esok kawan kita kat Kelang pun duduk main ni, malam dah mengaji dah, ustaz kata jangan. Bukan ustaz kata, ni ulama kata, Nabi kata, sahabat kata. Nak abang ke tak mau? Dia jadi masalah pula. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu tidak mengatakan benda yang kamu tahu? Kamu kata benda yang kamu tak buat. Kamu tahu benda tu tak boleh, tapi kamu nampak orang duk buat, kamu tak tegur, tak cakap pada dia. Kabura maqtan 'indallah. Cukup besar penghinaan di sisi Allah bagi orang yang tahu tapi dia tak tegur. Sebab Islam tertegak di atas amar ma'ruf nahi mungkar, iman kepada Allah. Dia cakap walaupun dalam keadaan santai kan, malam mengaji baca ni tak kata haram pun benda ni. Dia pun biar betul hang takkan minceh pun tak boleh. Tunggu Ustaz, lusa aku main kitab, tunjuk bagi depa tengok. Kalau ada apa-apa kalau ni aku boleh tunjuk kitab ni, ada apa-apa pergi tanyalah ustaz-ustaz lain. Tengok apa dia kata. Itu satu dakwah ni kan. Membawa orang daripada kemungkaran ke jalan diridai Allah, syurga kan? Syurga. Kita zaman ini nak pergi berjihad kan, macam mana jihadnya para sahabat tak dapat dah kan. Yang ni lah jihad-jihad kecil yang kita ada, yang mudah-mudahan bolehkan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Telah ditanya kepada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ni siapa tuan-tuan?
pengasas mazhab Maliki, mujtahid mutlak, tok guru Imam Syafi'i, telah ditanya kepada Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala tentang permainan catur. Maka beliau berkata, catur adalah termasuk dadu. Apa maksud catur termasuk dalam dadu? Benda yang diharamkan. Sebab kita dah tengok dah lepas, bab dadu benda yang diharamkan. Menurut Ibnu Abbas, beliau pernah menjadi wali dan mengendalikan harta-harta anak yatim. Di dalam peninggalan harta bapa anak yatim tersebut terdapat peninggalan permainan catur dan beliau telah membakarnya. Seandainya permainan tersebut tidak haram, beliau tidak akan membakarnya kerana catur itu adalah harta anak yatim. Oleh kerana permainan catur itu haram, maka dibakarnya. Samalah seperti arak. Apabila terdapat di dalam harta anak yatim, maka wajiblah ditumpahkan arak tersebut. Ini juga merupakan pendapat ulama umat ini, iaitulah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Sayyidina Abdullah bin Abbas ni dipanggil, diberi gelaran sebagai Habrul Ummah. Gelaran para sahabat Nabi SAW ini bagi kat dia Habrul Ummah. Maksud dia apa? Orang yang paling ahli dalam hukum Islam. Kira bab fiqh, bab usul fiqh ni tuan-tuan, Ibnu Abbas ni memang cukup champion. Ibnu Abbas ni siapa dia? Dia ni anak menakan Nabi, dia sepupu Nabi SAW. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, dia sepupu Nabi SAW. Dia punya kebijaksanaan, dia punya kecerdikan bukan carang-carang tuan-tuan. Bab hukum, bab agama, bab fiqh, tanya kat dia. Tanyalah apa soalan pun, pasti dia akan jawab. Dan ketika mana dia menguruskan pusaka anak-anak yatim untuk diagihkan dalam bentuk faraid, maka dia terjumpa dengan satu set catur. Catur tu bila kepunyaan bapa si mati, kan, si mati yang dah meninggal, maka catur tersebut dah termasuk dalam harta yang perlu diagihkan. Dia termasuk dalam harta pusaka, tapi dibakar. Sebab apa? Sebab benda tersebut benda yang haram. Tak boleh kita nak agihkan benda yang haram walaupun dalam bentuk pusaka. Sebab kejahatan dia akan terus mengalir tanpa henti. Dan disebut juga, tiba-tiba dalam semua harta yang ada tu, tengok-tengok duk ada 2-3 botol arak mahal-mahal memang. Jenis botol duk ada 1,000, 2,000 memang duk ada tang tu. Takkan nak baraik kot. Apa 3 orang anak 3 botol ambil seorang sebotol. Nak buat tu dak. Tumpahkan semua arak tu. Sebab apa? Benda tu benda yang haram. Jadi bila seorang yang mahir dalam hukum hakam melakukan sedemikian, menunjukkan betapa catur itu kita mudah ungkapkan hukum dia sebagai haram. Baik. Adam dia lebih kepada makruh. Tapi sebab apa di sana ada burung ke burung lagi kuat, ni aku bunuh hang, ni aku naik haji. Kan? Dia sama juga lebih kurang. Sebab apa? Dia dam ni dia cuma dia tak ada lah kita punya unsur-unsur dia tu kan. Tak ada lah unsur-unsur peperangan apa dan sebagainya. Cuma dia tetap termasuk dalam benda yang menalaikan, yang tak diletakkan dalam harus. Dia diletakkan dalam makruh. Tuan-tuan, saya dulu ngaji di Sungai Batu. Daripada tahun 92 sampai 97. 6 tahun di sana, 5 tahun di sana di Mahamasyar. Sungai Batu ni kampung nelayan. Kawan-kawan kampung tu ramai lah. Bila main hujung minggu ni, keluar api tepi laut, dia ada pondok nelayan ni tuan-tuan. Mereka punya dam haji ni, subhanallah, besar gajah sungguh. Punya panjang ni, saya ingat satu line ada kot 20 kot. Panjang besar tu ni. Mereka dia boleh duduk betapa orang tu tuan-tuan, berjam-jam. Tak balik, tak makan, tak semayang, tak apa, duduk main tu. Bukan kita nak habaq kata hina, tapi kalau sampai keadaan macam tu yang jadi tuan-tuan, maka apa jadi dengan hukum permainan tersebut? Haram. Sampai tak indah apa, sampai buat tak tahu, sampai tahap masuk azan pun, masuk waktu pun buat tak tahu. Dia duk pernah kopi habis gelas, debus gelas, habis gelas, debus gelas, duk main tu nak tu tak. Berapa kali naik haji sehari, kira pi balik 7 kali haji apa. Orang pi duk 14 hari, dia buat pi balik hari je. Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan, kita nampak manfaat dia kurang. Dia jadi macam arak lah. Kalau tuan-tuan masih ingat bab arak kan, Allah sebut yang kata pada arak tu ada manfaat, ada keburukan. Tapi keburukan lebih besar dan lebih banyak daripada manfaat. Manfaat mungkin ada 1-2, sikit ya, tapi keburukan dia banyak lagi. Maka dia ambil arak itu sebagai haram walaupun ada manfaat.
Dam tu mungkin ada manfaat. Orang boleh kata lah, kami ni dam ni dah mengeratkan silaturahim, dam ni lah kami nak hilangkan stres, nak relax lah, main setengah jam ke apa, tak apalah. Ni sampai 3-4 jam tak bangkit-bangkit, duk nek. Oh, tu tak ada kerja kan? Sebab tu hukum dia sama juga dengan dadu, iaitu makruh. Okey, baik. Ibrahim An-Nakhai berkata, apakah yang dikatakan dengan permainan catur? Beliau menjawab, satu permainan yang hina. Ini disebut oleh ulama, catur itu permainan yang hina. Abu Bakar Al-Asram telah meriwayatkan daripada Wasilah bin Asqa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya yang bermaksud, sesungguhnya pada setiap hari Allah Subhanahu wa taala memandang makhluknya sebanyak 360 kali, melainkan pemain-pemain catur, kerana ia berkata raja mati. Tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah ada cerita dah tentang ayat raja kerajaan ni. Ada tak? Ada. Allah sebut apa? Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakan wahai Muhammad, qulillahumma malikal mulk, Allah itu raja segala raja yang ada pada hari ini. Sultan Malaysia, Presiden Indonesia, Presiden Singapura, Presiden Mesir, Presiden Amerika Syarikat, semua tu adalah pemimpin yang paling tinggi dalam negara masing-masing. Di atas mereka ada siapa? Allah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Allah bagi pemerintahan kepada siapa yang Allah mahu. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan Allah ubah pentadbiran kepada siapa yang Allah Taala mahu. Kita hari ni tuan, Malaysia banyak yang kata dia lompat di sana, dia lompat di sini, jadi berubah habis pening kepala kita pun. Covid 20,000 boleh buat PRN, tak masuk akal semua. Kalau tu lepas 20,000 tu kita dah duduk sengah-sengah lah. Surau pun tutup habis lah. Alhamdulillah lah, bila PRN boleh buat, kuliah pun boleh jalan. Kita doa jangan ditutup tahun Ramadan sudah lah. Tak sanggup pasal nak Ramadan kat rumah lagi kan. Serodok Ramadan ramai ni. Tuan-tuan, Allah ni raja segala raja. Dan bila orang yang minces macam ni tuan-tuan, dia kata raja itu mati, maka benda tersebut benda yang mendatangkan kemarahan dan kemurkaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam keadaan dia berbohong, dalam keadaan dia melakukan benda-benda yang melalaikan. Allah pandang kita 360 kali tuan, kecuali orang yang bermain catur. Baik. Telah diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya kalian melalui di hadapan orang yang bermain dadu dan catur serta selain permainan yang turut melalaikan, maka janganlah ucapkan salam kepada mereka. Sesungguhnya ketika mereka berkumpul, maka datanglah syaitan dan tentera-tenteranya menghampiri dan mengelilingi mereka. Sekiranya terdapat salah seorang yang keluar dan tidak mahu menyertai lagi, syaitan dengan tenteranya akan memukulnya. Maka dia meneruskan permainan sehinggalah mereka bersurai, seperti mana anjing yang mengerumuni bangkai. Dimakan sehingga kekenyangan, barulah mereka beralih dari tempat tersebut. Sesungguhnya mereka berdusta. Mereka berkata raja mati. Nabi dah jelaskan dah di sini tentang catur. Benda-benda yang haram, benda-benda yang Allah Ta'ala tak suka, bila kita buat juga di sana akan hadirnya syaitan dan tentera-tentera dia. Apa fungsi syaitan pada waktu tu? Supaya meralikkan, memastikan orang yang duk buat benda tu buat lagi dalam tempoh yang lama. Jangan berhenti, buat lagi. Semakin lama orang duk buat maksiat, semakin banyak dan besar kemurkaan dan juga laknat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang syaitan mahu. Dan Nabi juga sebut orang yang bermain catur ni berdusta sebab mereka berkata raja mati. Hadis jumpa, qaul sahabat jumpa, kalam ulama pun jumpa. Nak pergi tuan, tengok isu naik banner Taman Wakaf Siti Aisyah pertandingan catur. Bakar apa ni? Melawak lah. Banyak benda kita boleh buat, banyak benda manfaat lagi yang dah, kan? Baik. Telah diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, seberat-berat siksaan yang dikenakan pada hari kiamat nanti adalah pada pemain catur. Pemain catur berkata, aku telah membunuhnya, demi Allah dia telah mati, demi Allah dia telah berdusta atas nama Allah. Checkmate, mati, tak bunuh pun, berdusta. Ayatul munafiqu salasah, Nabi SAW sebut tanda-tanda munafik itu ada 3. Pertama sekali, iza haddasa kadzaba, bila cakap dia bohong.
Dan kita kata, ustaz, main ustaz. Bukan nak bohong pun, main memang macam tu. Kalau checkmate kena sebut, dah mati, dah bunuh. Nak main kan nak pilih apa yang diajar oleh Allah dan Nabi SAW. Pilihan dah tangan kita. Tak apa, kalau rasa nak main juga, jalan. Kita dah habak-habak dah. Dah bagi tahu dah. Tapi nak buat juga, dia kira nak ringankan juga, silakan. Tapi kalau jadi apa-apa, kena azab kat akhirat esok dan sebagainya, jangan rawit dengan kita. Kita dah habak dah. Kita dah maklum siap lah. Dia anak juga. Okey, baik. Mujahid telah berkata, apabila seseorang yang akan menemui ajal, akan dizahirkan di hadapannya rakan-rakan sepermainannya. Satu ketika seorang pemain catur sedang berhadapan dengan ajalnya, lalu diajarkan kalimah la ilaha illallah, tetapi dia hanyalah mampu menyebut kalimah skak. Maksud dia macam tadi checkmate dia, dan dia terus mati. Lidahnya telah biasa menyebut kalimah tersebut sewaktu hidupnya, sehingga datangnya ajal. Dia menggantikan kalimah tauhid dengan kalimah skak. Samalah seperti mereka yang sering duduk bersama para pemabuk. Ketika datang ajalnya dan ditalkinkan kalimah syahadah, maka dia berkata, minumlah dan berilah aku minum. Kemudian dia terus mati. La haula wa la quwwata illa billah. Tuan-tuan, benda ni benar tuan-tuan. Kita sebelum akhir hayat kita, sebelum nyawa kita dicabut, kita akan buat benda yang kita suka buat di dunia. Kalau benda tu benda jahat lah. Kalau benda tu benda baik lah. Tuan-tuan, minggu lepas tuan-tuan tahu no, bila kami meninggal, dia ni tuan-tuan, dia sanggup pindah rumah daripada rumah besar ke rumah yang lebih kecil, berdekatan dengan masjid, nak memudahkan dia untuk piazan. Daripada rumah yang elok, dia duduk rumah kluster ni. Rumah yang kluster ni kira bergaduh dia tuan ni, bak parking lah, bak apalah tu yang duduk rumah kluster tahu. Dia sanggup main pindah ke situ semata-mata nak menjadi seorang Bilal yang melaungkan azan. Setiap pagi tuan-tuan, dia tak pernah tinggal untuk keluar. Allah uji dia dengan sakit buat beberapa ketika kan, sampai tahap dia hampir nazak dah, tapi dipanjangkan umur dia sampai tahap kena tebuk, kena dialisis dan sebagainya. Bila okey sikit, dia kena nak pergi azan. Sampai akhir dia sebelum dia meninggal tuan-tuan, dia lepas azan maghrib. Kemudian dia tangkap dada, dia jatuh. Waktu tu dia pegang, tak rasa dah nadi kat tangan. Allahu Akbar. Dan kita akan buat apa yang kita suka sebelum kematian kita. Jadi saya nak habang, apa yang Syekh sebut ni tuan-tuan, betul. Kalau kita suka buat maksiat, kita akan habis nyawa dalam keadaan kita buat maksiat tu lah. Orang yang duk mati dalam solat yang tak mati dalam sujud lah apa dan sebagainya. Tuan-tuan cuba cek balik dia punya sejarah latar belakang dia. Memang kaki masjid, memang tak pernah tinggal jemaah. Pergi mana pun dia akan jemaah, dia akan jaga awal waktu. Allah bagi dia dah. Dia ada minat ke tu. Kita akan ni minat buang masa, minat menghimpun. Takut lagi habis nyawa tu duduk dengan himpun tu ya. Keras himpun tu kat tangan. Allah Akbar, malunya kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukti Allah Ta'ala tunjuk banyak dah kan. Yang bukti terbaru ni memang Bilal ni memang saya Allah Akbar, tak tahu nak kata, rasa lega sebenarnya. Sedih dia tak ada, tapi kita rasa lega sebab apa? Dia menyahut panggilan ilahi selepas dia selesai membuat hobi dia. Selepas dia melaungkan kalimah thayyibah, panggil orang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila dia habaq di sini tuan-tuan, ada orang mati dalam keadaan duk checkmate, ada orang mati dalam keadaan duk pegang gelas minta minum arak. Sebab itu tabiat dan kebiasaan. Yang kena taubat kan, kita kena insah daripada salah silap. Jangan buat benda-benda yang Allah Ta'ala marah kan. Banyakkan dekatkan diri kepada Allah, insafi, menangis dan mohon ampun kepada Allah, istighfar banyak-banyak, supaya kita mendapat husnul khatimah. Tuan-tuan, kita tak mau husnul kita, kita tak kisah kalau husnul khatimah kita tu orang tak tahu kan. Tak kisah orang tak tahu, yang penting Allah tahu. Sebab bila dah mati dah, orang tak dengar sebut apa dah, kita pun tak dengar dah pindah pergi rumah baru dah. Tapi Allah akan tunjuk. Sebab apa? Nak kita ambil iktibar. Nampak macam mana orang baik macam ni aku bagi? Apa tak mau lagi? Depan mata benda tu berlaku tak? Jadi kita rasa macam satu kematian yang dicemburui. Indah. Mudah-mudahan kita semua pun Allah Ta'ala akhiri hayat kita dengan husnul khatimah. Amin. Baik, sikit lagi tuan. Daripada riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, yamutu kullu insanin ala ma 'asha alaihi
wa yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Atau kama qala, yang bermaksud setiap orang akan mati dalam keadaan yang biasa dilakukannya dan akan dibangkitkannya dalam keadaan seperti saat kematiannya. Mati tengah main judi, mati tengah main chess, takut-takut mati dalam keadaan tu, bangun di mahsyar pun macam tu. Mati tengah solat, mati tengah ibadat, mati tengah buat baik, mati dalam keadaan istighfar mohon ampun, mudah-mudahan bangun juga Allah Ta'ala bagi kita dalam keadaan yang macam tu. Kita sendiri yang memilih bagaimana nak mencorokkan masa depan diri kita di barzah dan di akhirat. Kita yang pilih. Cuma musuh kita tu masalah sebab kita tak nampak kan. Cara dia hasut, cara dia bisik tu cukup terror. Dan kita tak sedar ada setan ada sebelah kita ni. Macam mana nak lawan tuan-tuan? Kena dekatkan banyak lagi diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena usaha lawan segala perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan hidup dalam keadaan dimuliakan, matikan dalam keadaan dimuliakan, dan bangun di akhirat dalam keadaan dipersilakan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah, semoga diwafatkan kita sebagai orang Islam, bukanlah sebagai orang yang mengganti merubahnya, orang-orang yang sesat dan orang-orang yang berpaling dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah. Jangan berhenti sembahyang tuan-tuan. Sebab apa? Sekurang-kurangnya kalau kita jaga 5 waktu tuan-tuan, sehari 17 kali kita minta lindung ke Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta ke Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, jalan orang yang kau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan-jalan yang maghdub, engkau marah, engkau murka mereka, waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Itu mungkin boleh jadi salah satu daripada doa yang mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Kita berdoa dalam melakukan ibadat kepada Allah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, alhamdulillah, selesai kita pada bab yang ke-14. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf kalau tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan perempuan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi sikit dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan. Manfaat ilmu akan lebih meluas, dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan. Selagi mana orang amalkan, selama tu kita akan diberi pahala berterusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Wa hadza bitaufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna an zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.